Assalamualaikum semua murid. Muallim harap semuanya sehat dan sentiasa bersemangat. Nama Muallim Muhammad Naufal bin Badarudin. Muallim mengajar di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presil 82. Pada episod kali ini, Muallim akan menerangkan tajuk dalam bidang sirah pendidikan Islam tahun 6, pelajaran 17, iaitu topik Hajjatul Wada. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, jom ikut Muallim bernasyid. Kita akan bernasyid bersama-sama, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pernah tak murid-murid dengar lagu ini? Lagu ini Muallim adaptasi daripada kumpulan raihan yang bertajuk Panggilan Haji. Kumpulan raihan ini juga merupakan kumpulan nasyid yang terkenal di tanah air kita. Dengan itu, berdasarkan rangkap pertama daripada lagu Panggilan Haji tadi, kita akan menerokai tajuk pembelajaran kali ini dengan lebih mendalam, iaitu topik Hajjatul Wada. Sekarang, jom kita teruskan dengan membaca sebahagian ayat ketiga di dalam surah Al-Ma'idah. Ayatnya berbunyi begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Murid-murid nak tahu, ayat ketiga daripada surah Al-Ma'idah ini telah diturunkan di Arafah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan Hajjatul Wada. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini setelah baginda berkhutbah. Pada saat turun ayat tersebut, Umar Al-Khattab pun menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, "Apa yang menyebabkan kamu menangis?" Umar menjawab, "Sesungguhnya tidak ada kesempurnaan kecuali kekurangan." Dari ayat tersebut, Umar merasakan bahawa ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Apabila syariat telah sempurna, amalan wahyu pun akan terputus. Jika wahyu telah terputus, maka tiba saatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah. Dan itulah kekurangan yang dimaksudkan Umar, iaitu kehilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga murid-murid, kita dapat mengetahui keagungan kota Mekah. Di sanalah syariat yang suci ini dimulai, dan di sana juga syariat ini disempurnakan. Hal ini jelas membuktikan bahawa Islam ialah agama yang syumul, iaitu agama yang menyeluruh, yang dapat memimpin manusia mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat kelak. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Objektif pembelajaran ada 3 sahaja, iaitu yang pertama, menerangkan latar belakang peristiwa Hajjatul Wada. Yang kedua, menjelaskan kronologi peristiwa Hajjatul Wada. Dan yang ketiga, menghuraikan iktibar dari peristiwa Hajjatul Wada.
Kamu semua nak dengar cerita tak? Jom duduk dan dengar cerita ini bersama-sama. Sebelum Muallim terangkan lebih lanjut, mari kita mengimbas kembali apakah kisah latar belakang peristiwa Hajjatul Wada ini. Murid-murid perlu tahu tau, Hajjatul Wada ini sebenarnya adalah haji yang dikerjakan oleh Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajjatul Wada ini juga merupakan satu-satunya haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas baginda diutuskan sebagai rasul. Murid-murid, apa maksud Hajjatul Wada ni sebenarnya ya? Mari kita tengok satu persatu. Hajjatul Wada ini bermaksud haji perpisahan. Perkataan wida yang berasal daripada bahasa Arab ini bermaksud berpisah atau perpisahan. Murid-murid nak tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sudah 9 tahun berada di Madinah dan tidak pernah mengerjakan haji. Peristiwa ini telah diriwayatkan berlaku pada tahun ke-10 Hijrah bersempena dengan pembukaan kota Mekah selepas 10 tahun mereka berhijrah ke Madinah. Umat Islam berasa sangat gembira kerana boleh pulang ke tanah kelahiran mereka, iaitu Mekah, tanpa sebarang peperangan dan tentangan daripada kaum kafir Quraisy lagi. Tanggal 25 Zulkaidah bersamaan dengan 22 Februari 632 Masihi, iaitu pada hari Sabtu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat pengumuman untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menaiki untanya dan memakai ihram untuk melaksanakan hajinya yang pertama. Bulan Zulkaidah ini adalah permulaan musim haji buat umat Islam. Namun, sedarkah kita bahawa sebenarnya Hajjatul Wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlaku pada bulan ini, iaitu haji yang terakhir buat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu semua nak tahu, Hajjatul Wada ini juga dikabarkan sebagai haji yang pertama sekaligus haji terakhir yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Justeru, Hajjatul Wada adalah satu-satunya contoh untuk kita mengetahui sejarah haji Rasulullah dan cara-cara mengerjakannya. Apabila kaum muslimin mendengar berita bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji, ramai yang mahu menyertai baginda. Bilangan mereka sekitar 90,000 orang. Masya Allah, murid-murid, ramai kan bilangan mereka? Menurut beberapa riwayat, Hajjatul Wada ini telah disertai seramai 10,000 muslimin, manakala menurut riwayat yang lain, seramai 144,000 muslim yang turut serta bersama Nabi dalam haji ini. Ada juga riwayat yang menganggarkan seramai 24,000 orang muslimin yang turut serta. Antara para sahabat dan ahli keluarga baginda yang turut serta dalam haji ini ialah Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah binti Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Isteri Abu Bakar turut serta dalam haji ini dan diceritakan isteri beliau telah melahirkan seorang putera yang diberi nama Muhammad bin Abu Bakar. Bayi tersebut merupakan antara bayi yang paling muda mengerjakan haji. Seronok kan murid-murid? Mereka semua dapat mengerjakan haji bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sambung cerita kedua. Nak tahu tak? Jom ikut Muallim bersama-sama.
Baiklah, sekarang jom kita teruskan dengan kronologi peristiwa Hajjatul Wada ini. Muallim yakin kisah kronologi ini pasti menarik minat murid-murid sebab banyak ilmu yang baru berkaitan dengan Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kronologi peristiwa Hajjatul Wada ini bermula apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berangkat daripada Madinah menuju ke Zulhulaifah di Mekah pada 25 Zulkaidah. Baginda berangkat setelah menunaikan salat Zuhur dan sampai di Zulhulaifah sebelum waktu asar. Di Zulhulaifah, baginda menunaikan solat asar secara qasar, kemudian mengenakan pakaian ihram. Kamu semua nak tahu, menurut pendapat yang lain, Rasulullah berihram secara qiran, sebagaimana yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Selepas itu, baginda sallallahu alaihi wasallam pun berihram dengan haji dan umrah. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Kemudian, dengan laungan talbiyah dan alunan zikir yang bergema penuh semangat, mereka bergerak menuju ke Mekah. Setelah menempuh pelbagai situasi selama 8 hari perjalanan, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanah kelahirannya, iaitu di tanah suci kota Mekah. Pada tanggal 3 Zulhijjah, rombongan tiba di Zutwa, sebuah perkampungan di pinggir kota Mekah. Seterusnya, mereka semua berhenti dan bermalam di situ. Keesokan harinya, pada 4 Zulhijjah, Rasulullah mandi membersihkan diri, kemudian bergerak memasuki kota Mekah melalui Qadha di wilayah Al-Bata. Apabila tiba di Masjidil Haram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuai umatnya menuju ke Baitullah dan beritibak. Murid-murid tahu tak apa maksud beritibak ini? Maksudnya ialah seseorang lelaki yang berihram dengan meletakkan kain selendang yang dipakainya di bawah ketiak kanan dan kemudian melemparkan hujung kain tersebut ke sebelah tengkuk kiri dan membiarkan bahu kanannya terbuka. Kemudian, setelah istilam dan mengucup Hajarul Aswad, baginda sallallahu alaihi wasallam terus mengerjakan tawaf kudum sebanyak 7 pusingan. Tawaf kudum ini ialah tawaf selamat datang yang disunatkan bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad dan haji qiran atau sekadar menziarahi Mekah. Selesai tawaf, Rasulullah menunaikan salat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim dan apabila selesai, baginda sekali lagi mengucup Hajarul Aswad. Seterusnya, baginda menuju ke Al-Mas'a untuk mengerjakan sa'i haji antara Bukit Safa dan Marwah. Murid-murid, setelah mengerjakan sa'i, Rasulullah memerintahkan para sahabat yang berihram secara ifrad atau qiran tetapi tidak membawa haladio, iaitu binatang sembelihan, agar menukar niat ihram mereka kepada ihram umrah. Seterusnya, bercukur atau bergunting bagi menghasilkan tahallul. Kamu semua nak tahu, Jabir radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di Marwah, barang siapa di antara kamu yang tidak membawa al-hadiyu, maka hendaklah ia bertahallul umrah. Hadis riwayat Muslim. Pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 10 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke Mina sambil bertalbiyah. Macam mana ya murid-murid talbiyah tu? Ingat tak tadi di awal rancangan kita, Muallim ada ajar. Jom ikut Muallim, kita ingat semula dan bertalbiyah bersama-sama.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, kita sambung lagi kisah kronologi Hajjatul Wada ini. Baginda menunaikan solat Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak di Mina, kemudian bermalam di sini dan juga menunaikan solat subuh. Semasa di Mina, mereka mengerjakan solat fardu secara qasar tanpa jamak. Setelah matahari terbit, baginda berangkat menuju ke Arafah pula. Keesokan harinya, iaitu 9 Zulhijjah atau juga boleh dikenali dengan Hari Arafah, pada waktu duha, Rasulullah dan rombongan berangkat ke Arafah dan baginda berkemah di Namirah. Apabila hampir waktu zuhur, Rasulullah menaiki untanya Al-Qaswa menuju ke lembah Urana untuk menyampaikan khutbah Arafah, iaitu khutbah terakhir. Selepas itu, baginda mengimami solat Zuhur dan Asar secara jamak takdim dan qasar dengan 1 azan dan 2 iqamat. Setelah selesai solat, Rasulullah pergi ke kaki bukit Jabal Rahmah dan berwukuf di Al-Sakhrah sehingga terbenam matahari. Setelah terbenam matahari, Rasulullah berangkat menuju penuh dengan ketenangan ke Muzdalifah dengan menaiki untanya. Usamah ibn Zaid radhiyallahu an meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak dengan perlahan. Sekiranya didapati ada kelapangan di hadapan, barulah baginda mempercepatkan pergerakan untanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Arafah, baginda menuju ke Muzdalifah dan bermalam di sana. Apabila tiba di Muzdalifah pada tanggal 10 Zulhijjah, Rasulullah menunaikan solat Maghrib dan Isyak secara jamak takhir dan qasar. Sebelum mabit, baginda mengizinkan golongan tua yang uzur, wanita dan kanak-kanak agar meneruskan perjalanan ke Mina selepas tengah malam. Apabila fajar menyising, Rasulullah bangun menunaikan salat subuh, seterusnya berdoa sehingga hari cerah dan mengutip 7 biji anak batu. Kemudian dengan gema laungan talbiyah, baginda menuju ke Al-Jamratul Kubra di Mina, lalu melakukan lontaran seraya bertakbir pada waktu duha. Selesai melontar pada hari Nahar 10 Zulhijjah ini, baginda menyelih binatang korban sebanyak 63 ekor unta. Seterusnya bercukur untuk tahlul awal dan menghadiahkan rambut-rambutnya kepada sahabat sebagai kenangan. Selesai bercukur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan diri dan memakai wangi-wangian kasturi. Lalu baginda bergerak menuju ke Mekah. Apabila tiba di Masjidil Haram, Rasulullah mengerjakan tawaf ifadah bertujuan menghasilkan tahlul thani. Selepas tawaf dan solat di belakang makam Ibrahim, baginda minum air Zam-Zam dan berehat seketika sehingga masuk waktu zuhur. Setelah solat, Rasulullah kembali ke Mina bagi tujuan mabit pada malam hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Pada siang harinya pula, Rasulullah mengisi waktu-waktu baginda dengan berkhutbah dan menyelesaikan permasalahan umatnya berkaitan ibadat haji. Apabila matahari tergelincir,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi melontar di jamrah, iaitu al-sughra, al-wusta dan al-kubra, serta berdoa setiap kali sempurna lontaran di dua jamrah yang pertama, seperti mana yang dinyatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Jabir radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontar al-jamratul kubra pada hari nahar ketika waktu duha, manakala lontaran yang seterusnya di jamrah pada hari-hari tasyrik, iaitu selepas matahari tergelincir. Hadis riwayat Muslim. Sepanjang baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Mina, Rasulullah mengerjakan solat-solat fardu secara kasar sahaja. Setelah menyempurnakan lontaran pada 13 Zulhijjah, Rasulullah menuju ke Al-Muhassab dan bermalam di situ. Pada 14 Zulhijjah, baginda bangun sebelum subuh lalu menyucikan diri. Selepas itu, baginda menunggang untanya menuju ke Masjidil Haram untuk mengerjakan tawaf wada ketika hari masih gelap. Selesai tawaf, Rasulullah segera meninggalkan Mekah melalui Al-Taniyah Al-Sufla dan pulang ke Madinah. Setibanya di Kudai, Rasulullah bertemu dengan isterinya Aisyah radhiyallahu an yang baru selesai mengerjakan umrah dari Tanaim. Rasulullah meneruskan perjalanan sehingga tiba di Zulhulaifah lalu bermalam di situ. Keesokan paginya, baginda bergerak menuju ke Madinah melalui Jalan Mu'arras. Akhirnya, dengan lafaz takbir, tahlil dan doa, Rasulullah dan rombongan baginda selamat sampai ke kota Madinah. Begitulah murid-murid, secara ringkasnya sirah haji yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah. Tahniah, kamu semua telah berjaya mendengar cerita kronologi peristiwa Hajjatul Wada' tadi dengan jayanya. Baiklah murid-murid, sewaktu muallim menerangkan berkaitan kronologi peristiwa Hajjatul Wada' tadi, muallim ada sebutkan peristiwa yang berlaku pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah di Lembah Urana, Bukit Arafah kan? Apakah yang berlaku di Padang Arafah tersebut? Di situlah berlakunya peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah terakhir baginda. Apakah ya yang terkandung dalam khutbah terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Baik, mari kita lihat bersama-sama ringkasan khutbah terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid perlu tahu, khutbah terakhir yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berlaku semasa baginda melakukan ibadah wukuf di Padang Arafah. Perkara yang menarik perhatian dalam peristiwa Hajjatul Wada' ini ialah khutbah bertenaga lagi jitu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan semua umat Islam yang berada di sana tentang beberapa perkara. Antaranya ialah: pertama, tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Kita kan murid-murid haruslah bersilaturahim sesama Muslim kerana di situ terdapat kebaikan yang banyak. Bahkan dengan orang yang bukan Islam pun kita perlu menjaga hubungan antara satu sama lain. Kerana apa? Kerana itu juga melambangkan imej agama Islam itu sendiri.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, juga telah berpesan bahawa semua umat Islam itu bersaudara dan mesti saling mengingati dengan melakukan dakwah. Seruan penting agar mengingatkan umat Islam supaya kekal di jalan lurus dan tidak terpengaruh dengan amalan hidup kekafiran dengan sabda baginda, "Wahai manusia, dengar dan fahamilah sabdaku. Kamu tahu bahawa setiap orang Islam saudara bertanggungjawab kepada orang Islam yang lain. Sesungguhnya orang Islam itu adalah bersaudara." Kedua adalah hapuskan amalan jahiliah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawa amalan jahiliah hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam, seperti mementingkan perkauman. Ketiga ialah bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Dalam khutbah Hajjatul Wada ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebut hak wanita dalam hubungan suami isteri dan masyarakat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Wahai manusia, kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu dan mereka pula mempunyai hak ke atas kamu." Wanita berhak ke atas suaminya untuk menerima nafkah zahir dan batin, termasuk tempat berlindung, pakaian dan hubungan intim suami isteri. Wanita juga tidak boleh dijadikan hamba dan ditindas dalam institusi kemasyarakatan. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi, jika mereka melakukannya, iaitu kejahatan atau kemungkaran, Allah membenarkan kamu untuk meninggalkan tidur dengan mereka dan memukul mereka dengan pukulan yang tidak keras. Jika mereka berhenti daripada perbuatan ini, mereka berhak mendapat rezeki dan pakaian yang baik. Terimalah pesanan aku untuk berbuat baik dengan wanita. Mereka adalah pembantu kamu. Mereka tidak memperoleh apa-apa bagi diri mereka. Kamu mengambil mereka sebagai amanah Allah serta menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah. Seterusnya, yang keempat. Baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya berpegang kepada dua sumber utama Islam, iaitu kitab Al-Quran dan As-Sunnah, kerana ia tidak akan menyesatkan dan tidak hilang sehingga hari kiamat kelak. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda mafhumnya, "Fahamilah sabdaku ini, wahai manusia, sesungguhnya aku sudah menyampaikan. Aku tinggalkan kepada kamu satu perkara yang jelas. Jika kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya." Kelima adalah taat kepada pemimpin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya bahawa perlu untuk mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Kemudian kita pergi yang keenam, iaitu kita sebagai umat Islam wajib mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan haji. Baginda bersabda, "Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh dengan kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikan solat 5 waktu. Berpuasa di bulan Ramadan
dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama, tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam taqwa dan beramal soleh. Mesej ketujuh yang terkandung dalam khutbah juga menyebutkan mengenai penjagaan harta. Ia menekankan tentang kesucian harta milik seseorang sepatutnya tidak diganggu atau diambil individu lain tanpa persetujuan pemiliknya dengan berkata, kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Maka, kembalikan hak kepada pemiliknya yang hak, dan Rasulullah memandang berat tentang hutang sebagaimana sabda yang bermaksud diampunkan semua dosa bagi orang mati yang terkorban syahid kecuali jika ia mempunyai hutang kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Baginda menambah dalam khutbahnya, semua amalan riba dihapuskan, namun kamu berhak memiliki modal kamu tanpa kamu menzalimi atau dizalimi. Allah menetapkan tiada riba lagi diamalkan. Jelas, Islam menolak sekeras-kerasnya amalan riba kerana menindas peminjam dengan mengenakan bayaran kembali dalam jumlah melebihi modal dipinjamkan. Ini menzalimi si peminjam yang berkemungkinan besar masih kesempitan wang. Pesanan terakhir, kita kena senantiasa berwaspada dengan gangguan syaitan. Kita sudah pastinya tidak akan lari daripada digoda syaitan kerana menggoda manusia sememangnya adalah kerjanya sehingga hari kiamat. Begitulah murid-murid, serba sedikit ringkasan khutbah terakhir yang boleh muallim terangkan kepada kamu semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda ketika khutbah ini disampaikan, wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak ku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikan ia kepada orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Hebatkan murid-murid mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi amanat baginda. Kesannya, rasa jemu tidak bertandang walau sering kali khutbah ini dikumandangkan. Khutbah yang disampaikan ini adalah saat Rasulullah dapat merasakan bahawa usianya tidak lama lagi di alam fana ini. Khutbah yang benar-benar diberi penekanan oleh baginda untuk didengar bersungguh-sungguh dan disampaikan sehingga akhir usia bumi ini. Secara keseluruhannya, khutbah Hajjatul Wada ini sangat penting kerana di dalamnya terkandung mesej yang perlu difahami, diingati dan diikuti umat Islam walaupun selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika diamati, hampir semua mesej disampaikan baginda menyentuh hubungan sesama manusia. Baiklah, banyak penerangan yang muallim kongsikan kepada kamu berkaitan peristiwa Hajjatul Wada ini. Sekarang, kita akan lihat apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa Hajjatul Wada ini.
Sebenarnya murid-murid, banyak iktibar yang boleh kita ambil. Antaranya ialah kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadat sebagaimana yang ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Mereka sanggup menempuh perjalanan yang jauh untuk menunaikan ibadat haji. Murid-murid, kita semua tidak boleh beralasan ya dan merungut lagi apabila melakukan sesuatu ibadah. Yang kedua, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah mengasihi baginda sebagaimana baginda mengasihi kita. Kita wajib beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi yang terakhir diutuskan Allah dan agama Islam ialah agama yang benar di sisi Allah. Bukan itu sahaja, iktibar ketiga pula, kita mestilah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup kita. Kita mentaati perintah Allah dan Rasul serta meninggalkan segala larangannya. Iktibar terakhir, kita sebagai umat Islam mesti hidup bersatu padu kerana setiap Muslim adalah bersaudara. Murid-murid ingat ya, berbuat baik dengan semua orang dan menjauhi pergaduhan sangat dituntut dalam Islam. Alhamdulillah murid-murid, kita dah nak sampai ke penghujung rancangan bagi tajuk Hajjatul Wada. Muallim nak menguji kefahaman murid-murid. Jadi, mari kita jawab 4 soalan uji minda bersama-sama. Baiklah, uji minda yang pertama. Bilakah peristiwa Hajjatul Wada ini mula berlaku? A. Bulan Ramadan. B. Bulan Zulqaidah. C. Bulan Syawal. Jom kita semak jawapan yang kamu jawab. Masya Allah, tahniah murid-murid. Betul jawapan kamu. Peristiwa Hajjatul Wada ini mula berlaku pada bulan Zulqaidah. Uji minda yang kedua. Kronologi peristiwa Hajjatul Wada ini bermula apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berangkat daripada Manidah menuju ke A. Mesir, B. Yaman, C. Mekah. Kamu semua dah jawab kan? Mari kita semak jawapan. Subhanallah, kamu jawab dengan betul sekali. Kronologi peristiwa Hajjatul Wada ini bermula apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berangkat daripada Madinah menuju ke Mekah. Seterusnya, kita pergi kepada uji minda ketiga. Berlaku baik kepada wanita, taat kepada pemimpin, menjauhi riba dan hapuskan amalan jahiliah. Berikut di atas adalah ringkasan daripada khutbah terakhir A. Nabi Muhammad, B. Nabi Adam, C. Nabi Ismail. Jom murid-murid, kita tengok jawapan yang betul. Alhamdulillah, kamu telah jawab dengan baik. Jawapannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang, soalan uji minda yang terakhir sangat menarik. Mari sama-sama kita meneka perkataan. Siapa dapat jawab dahulu,
dia murid yang paling bijak? Sesiapa yang nak jawab, sila angkat tangan ya. Kuis ini ikut konsep siapa cepat, dia dapat. Mari kita mulakan. Soalannya ialah, antara iktibar peristiwa Hajjatul Wada, kita mestilah menjadikan tempat kosong dan as-sunnah sebagai panduan hidup. Ada 7 huruf semuanya. Sekarang muallim ada berita gembira ya. Tak apa. Muallim akan berikan clue untuk kamu semua. Terdapat huruf A di depan dan N di belakang. Jom murid-murid, kita tengok jawapannya betul. Betul. Tahniah. Kamu semua sangat bijak. Jawapannya ialah Al-Quran. Antara iktibar peristiwa Hajjatul Wada, kita mestilah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Tahniah kepada semua murid yang berjaya menjawab soalan uji minda itu tadi. Secara kesimpulannya, dalam peristiwa Hajjatul Wada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita cara melaksanakan ibadat haji dan meninggalkan pesanan buat umat Islam supaya kita memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Muallim harap murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan juga perkongsian ini dapat membantu murid-murid untuk terus belajar. Jumpa lagi pada kelas akan datang. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian terima kasih.